Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa khabar tuan-tuan? Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama kita memperhebatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita persembahkan kepada Allah yang kita ini hamba Allah yang menurut segala perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang bertakwa tuan-tuan. Di mana kita berpuasa untuk melahirkan sifat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa cerita kita pagi ni? Saya ada satu cerita untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Bila saya belik-belik surah Al-Hasyr dan malam tadi kita bincangkan surah Al-Hasyr, saya tertarik dengan satu cerita di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka telah mengutamakan orang lain lebih daripada diri mereka sendiri walaupun mereka dalam keadaan sangat-sangat berhajat, sangat-sangat susah. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai memuji seorang sahabat Ansar. Ayat ini daripada surah Al-Hasyr ayat yang ke-9. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-9. Satu hari Nabi SAW berada di masjid. Dan pada waktu itu datang seorang fakir miskin. Dan kebiasaannya orang yang susah ini ialah dari kalangan muhajirin. Wallazina ja'u min ba'dihim. Bukan, Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam ayat yang sama, ayat sebelum tu, tentang lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim. Tu ayat dia. Untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang susah daripada kalangan muhajirin yang mereka keluar daripada Mekah, berhijrah ke Madinah, tak bawa apa-apa, selai sepinggang, tak ada harta yang mereka telah tinggalkan di Mekah. Maka mereka susah, mereka hidup susah. Satu hari datang berjumpa dengan Nabi SAW untuk mendapatkan sedikit makanan. Dan Rasulullah SAW pun bukanlah sentiasa ada makanan. Rumah Nabi pun sedikit kadang-kadang tak ada makanan. Lalu Rasulullah SAW pun tawarkan kepada para sahabat yang ada pada waktu itu, siapakah yang nak menawarkan bantuan, siapakah yang nak memberi bantuan kepada tetamunya Rasulullah SAW. Jadi seorang sahabat Ansar ini, dia tanpa memikir panjang, dia memang nak melayan atau nak memberi bantuan kepada tetamu Rasulullah. Ini suatu kebanggaan buat dia, dapat menyukakan hati Nabi SAW. Maka dia kata, ya Rasulullah, saya akan berikan bantuan, saya akan beri dia makan, saya akan bawa dia balik ke rumah saya. Maka Rasulullah SAW pun serahkan tetamu ni kepada orang ini. Orang Ansar ini bawa tetamu ni balik ke rumah tanpa dia banyak tanya. Dia bagi tahu kepada isteri dia, siapkan makanan untuk tetamu Rasulullah SAW. Kemudian isteri dia berbisik kepada dia, bang, kita pun tak ada makanan bang, yang ada makanan ni sikit saja untuk anak kita ni bang. Kata suami ni kepada isteri dia, sayang, sekarang ni kita siapkan makanan anak tu untuk tetamunya Rasulullah SAW. Anak tu kita tidurkan dulu. Subhanallah. Satu pengorbanan yang sangat hebat tuan-tuan. Dalam keadaan tiada, dalam keadaan susah pun masih lagi nak membantu orang lain. Dan pada malam tu mereka pun buat makanan untuk tetamunya Rasulullah SAW. Kemudian suami ni kata kepada isteri, masa nak makan nanti kamu buatlah padamkan lampu dan buatlah betul, nak perbaiki atau perbetulkan lampu tu. Saya akan berpura-pura makan dengan tetamunya Rasulullah SAW dalam keadaan gelap. Jadi dia makan, tetamu ingat dia makan sekali, tapi sebenarnya tak, dia tak makan. Tuan-tuan dan puan-puan, malam tu suami tidur dalam keadaan lapar, tak makan apa-apa. Isteri tidur dalam keadaan lapar, tak makan apa-apa. Anak kecil tu yang makanan untuk dia telah diberikan kepada tetamu Rasulullah SAW semata-mata nak menggembirakan tetamu Rasulullah, seterusnya menggembirakan Rasulullah SAW, seterusnya menggembirakan Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang seperti ini tuan-tuan, yang mana mereka betul-betul hidup mereka untuk menggembirakan Rasulullah, menggembirakan Allah Subhanahu wa taala. Esok pagi apa yang berlaku tuan-tuan? Mereka berjumpa dengan Nabi SAW esok pagi, maka Nabi SAW pun gembira. Dan Rasulullah kata, malam tadi ada orang yang telah menggembirakan Allah dan Rasulnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, wallazina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Surah Al-Hasyr ayat 9. Dan orang-orang yang mendiami kota Madinah, iaitu orang-orang Ansar,
yang mereka beriman sebelum datangnya orang-orang muhajirin. Mereka sangat menyukai, sangat mencintai orang-orang yang datang kepada mereka, yang berhijrah kepada mereka. Mereka sangat mencintai orang-orang muhajirin. Dan tidak ada dalam hati mereka sikit perasaan pun dengan apa yang mereka telah berikan kepada orang-orang muhajirin. Bahkan, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Mereka mengutamakan orang lain. Ini sifat yang sangat tinggi, tuan-tuan. Mengutamakan orang lain lebih daripada diri mereka sendiri, walaupun dalam keadaan mereka sangat-sangat memerlukan. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam satu hadis, sebaik-baik sedekah ialah sedekah yang diberikan oleh al-jahdul muqil, seorang yang sangat-sangat susah dan seorang yang punya harta yang sikit tapi masih lagi mahu bersedekah, masih lagi mahu memberi. Ini orang kaya sebenarnya, tuan-tuan. Kaya yang sebenarnya ialah kaya di dalam hati ni. Laisal ghina bikasratil mal wal arad. Bukanlah kaya tu dengan banyaknya harta, banyaknya duit. Walakinnal ghina ghina nafs. Tapi kaya sebenarnya kaya jiwa, kaya hati yang suka memberi. Walaupun dia ada sikit, dia memberi. Ada buah tamar 1 biji, potong separuh, bagi. Kita tunggu 1 kontena baru nak bagi. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dapat memelihara diri dia daripada sifat kedekut, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita jadikan kisah ini sebagai inspirasi hidup kita dan kita ta'assur, kita terkesan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Impactful ibrah from Al-Quran by Ustaz Khairuddin Uthman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.